Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang menonton Astro Awani hari ini, terutamanya kepada seluruh wanita wajah negara sejahtera. Selamat Hari Wanita Kebangsaan 2020 saya ucapkan kepada anda, dan pastinya hari ini cukup bermakna untuk kita melihat bagaimana suara wanita ini dapat didengari, apakah bentuk inspirasi, aspirasi wanita, terutamanya kalau kita bercakap berkaitan dengan Sabah memilih. Apa kata wanita-wanita di sana, apa yang mereka mahukan dan bagaimana pula kehendak dan juga kemahuan dalam melihat pembangunan negara yang lebih baik, pembangunan yang lebih maju dan sebagainya. Kalau disingkap dan juga diungkap, peranan wanita kini telah bertambah, bukan sekadar menjadi isteri di rumah dan juga ibu, tetapi berperanan juga melaksanakan tanggungjawab terhadap pembangunan negara. Dan juga penglibatan wanita dalam pekerjaan formal tidak membebaskan mereka daripada tanggungjawab kepada keluarga. Betapa tinggi pun pangkat mereka, wanita perlu menjalankan tugas dan juga bertanggungjawab serta berperanan sebagai isteri dan juga ibu kepada anak-anak. Dan senario ini menunjukkan bahawa wanita memegang 3 peranan sekaligus, dan wanita perlu pandai mengimbangi peranan dengan bijak dan juga berkualiti. Betapa besar dan juga nilai tanggungjawab yang dilaksanakan wanita. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak melihat kepada bagaimana wanita ini dapat membantu ataupun menjulang sesuatu di peringkat yang lebih tinggi. Dan itu antara langkah yang perlu kita lihat, bahawa perlu adanya peluang dan juga ruang yang diberikan kepada wanita hari ini. Dan wanita zaman kini lebih berdikari dan juga mampu berdikari sebenarnya, dan ini antara konteks yang dibawakan oleh rakan wartawan kita Astro Awani di Sabah, terutamanya editor Astro Awani Asim Hassan, yang sempat menemu bual beberapa orang di sana dan melihat kepada apa sebenarnya perkara yang diinginkan dan juga yang dimahukan. Kita saksikan. Wanita zaman sekarang ni macam lagu Tegar tu, aku yang dulu bukan yang sekarang. Sudah jauh berbeza, jauh berubah mengikut peredaran waktu, peredaran keadaan semasa. Saya melihat wanita zaman sekarang berperanan jauh lebih besar daripada sebelum ini. Dari segi perniagaan, ekonomi, dalam ekonomi lah, politik dan sosial. Ya, kita melihat memang dalam mana-mana PRU atau PRN Pilihan Raya, kebanyakan calon lelaki yang ditampilkan. Agak jaranglah calon wanita. Tapi kita mengharapkan, saya mewakili suara wanita yang memerlukan pembelaan. Saya menyokong untuk mana-mana saja parti politik untuk menampilkan lebih banyak calon wanita yang layak, berkaliber, berketerampilan, dan kalau boleh yang belia lagi bagus. Sebagai wanita, zaman sekarang ni kebanyakan wanita tidak lagi bergantung dengan lelaki. Mereka lebih bijak dalam mempertingkatkan lagi lah kehidupan mereka. Sebagai contoh, wanita zaman sekarang lebih banyak mula belajar untuk membuat bisnes sendiri, walaupun hanya dari rumah saja. Dan sekaligus dia dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga lah. Okey, pendapat saya tentang ni, kita sebagai wanita, kita tidak perlu terlalu mengharap bantuan. Kalau apa yang ada di tangan kita, kita boleh bermula dengan apa yang ada. Kita tidak perlu tunggu sehingga cukup. Dan kalau ada sesuatu yang kita mahu buat, tidak perlu takut. Saya nasihatkan, mungkin ada rakan-rakan wanita kita kan yang mahu mula berniaga tapi dia takut-takut untuk cuba. Sebab selagi kita tidak cuba, kita tidak tahu. Siapa tahu apa yang kita buat itu sebenarnya memang ada potensi. Dan sekarang pun sebenarnya kalau kita cerita pasal bantuan kerajaan, dia akan lihat juga kalau kita langsung belum bermula, kita susah mendapat bantuan.
untuk perniagaan. Saya sangat kagum sebenarnya dengan suri rumah yang duduk di rumah sambil menjaga anak, tapi dia bijak menjana pendapatan dengan menggunakan medium online sebagai platform untuk dia berniaga. Mungkin kalau mau seorang wanita ni kadang-kadang suara dia tidak berapa didengar, bahkan sebab kita perempuan mungkin sebab dorang lembut. Tapi saya rasa kalau lebih kalau kita cuba, kalau perempuan tu lebih ramai cuba lagi masuk mungkin dalam pilihan begini, pilihan raya yang akan datang ni, mungkin insya-Allah boleh mungkin. Tapi mesti beranilah, lebih berani. Baik, itu sebahagian daripada suara wanita-wanita Sabah. Tadi kalau kita melihat kepada apa yang disebut oleh pelajar wanita tadi, mungkin ada suara-suara wanita yang tidak didengari. Tapi saya memberi contoh kepada director saya seorang wanita, suara dia sentiasa didengari disebabkan dia adalah director. Jadi, apa sahaja tindakan dan juga keadaan, kita perlu memahami. Terutamanya dalam kita menilai dan juga kita meletakkan wanita itu dalam kelompok ataupun peluang seteruang yang tepat untuk sama-sama kita menjayakan pembangunan negara. Jadi sempena hari ini sebenarnya kita wartawan kami di Esok Awal ni banyak menemu bual dan juga berjumpa dengan usahawan-usahawan wanita, bukan sahaja usahawan, malah golongan ibu, pelajar dan sebagainya, untuk mendapatkan dan juga mendengar sendiri mungkin rintihan dan juga apa perkara yang dimahukan golongan wanita di Sabah ini. Jadi kita nak terus saja bersama dengan Ruzaini Zulkifli ketika ini, wakil Esok Awani Sabah. Ruzaini, saya difahamkan Ruzaini ada membuat liputan dan juga tugasan bersama dengan IKS pagi tadi dan juga tengah hari tadi. Tetapi dalam masa yang sama, perkara-perkara yang dikongsikan, apa yang mereka mahukan dan bagaimana mereka mendepani terutamanya dalam Sabah memilih nanti. Ya, terima kasih Ehsan, sahabat saya di Bukit Kawangan. Ehsan dan penonton di rumah, sekarang kami berada di Jetson Point, pekarangan Jetson Point, di mana lokasi ini merupakan salah sebuah destinasi pelancongan yang menarik yang terdapat di Kota Kinabalu ini. Namun Ehsan, kita tak nak cerita pasal sektor pelancongan dan kita boleh lupakan sedikit hal politik, di mana pada hari ini bersempena dengan Hari Wanita Kebangsaan Ehsan, kami sempat menemu ramah figura-figura dan tokoh-tokoh dalam kaum Hawa ini, di mana sebentar tadi kami telah menemu ramah Presiden Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Sabah, iaitu Datuk Dayang Haja Khatijah Datuk Bachial, di mana beliau melontarkan pendapatnya, melontarkan isi hatinya terhadap situasi yang berlaku di Sabah ini, di mana terdapatnya kemelut dan juga sedikit perasaan dari mereka. Kalangan kaum wanita ini kurang diberi pendedahan terhadap pelbagai sektor dan juga mahupan politik itu sendiri, Hasan. Dan kalau kami hasil tinjauan dan juga hasil temu ramah kami sebentar tadi, Datuk Khatijah juga berpendapat sudah tiba waktunya golongan wanita ini ditampilkan secara meluas, kerana beliau sebentar tadi telah mengatakan hasrat mereka melihat sekurang-kurangnya 30% golongan kaum Hawa ini ditempatkan di sektor-sektor yang berkaitan, dan termasuklah juga di dalam arena politik itu sendiri, di mana Ehsan dan penonton boleh tahu Sabah akan menghadapi pilihan raya negeri tidak lama lagi, di mana akan membuka tirai pada 12 September hadapan. Dan Datuk Khatijah dalam hasil temu ramai itu sebentar tadi, beliau menginginkan banyak kaum wanita ini akan ditampilkan sebagai calon yang berpotensi untuk diketengahkan, di mana beliau berpendapat tidak mustahil seorang wanita itu mampu menjadi Ketua Menteri Sabah. Dan untuk itu Ehsan dan penonton, kalau boleh kita mainkan sedikit hasil temu ramah kami sebentar tadi di Kota Kinabalu. Harapan kita untuk wanita di Sabah dan juga kerajaan yang mungkin akan mendengar cadangan, mendengar luahan, mendengar segala hal ehwal mengenai wanita dengan lebih efektif lagi. Maksud dia, kalaulah kerajaan itu sekiranya akan terbentuk, kita masih menagih 30% penyertaan wanita dalam semua sektor.
Saya rasa pada masa era begini kita we are all digitalized dengan semua era internet dan segalanya macam saya cakap tadi dengan contoh-contoh luar negara. Saya rasa wanita tidak mustahil untuk menjadi ketua menteri di Sabah ini. Ya, because kami ini wanita memang sudah lengkap sebagai seorang ibu, kita menjaga keselamatan, kita menjaga kesihatan, kita menjaga keuangan, kita menjaga hal ehwal semuanya. Cumanya kita harus pandang dengan skala yang lebih besar. Ya, Ehsan dan penonton di rumah, itu sedikit sebanyak hasil temu ramah kami dengan Presiden Iskinita, Datuk Dayang Khadijah sebentar tadi. Di mana Ehsan, kalau kita boleh recap sebelum ini, di mana banyak parti-parti bertanding telah menyorakkan statistik mereka di mana mereka akan menampilkan sekurang-kurangnya 60 ke hingga 80% muka-muka baru yang akan dipertandingkan pada PRN kali ini. Tapi Ehsan, mengikut hemat kami dan hasil juga tinjauan kami, tidak mempunyai pecahan yang akan mengatakan dalam peratus itu adalah terdiri daripada kaum Hawa itu sendiri. Dan untuk itu bagi saya dan juga tim Esra Awani di sini akan sama-sama menantikan adakah kaum Hawa ini akan diketengahkan lebih banyak pada PRN kali ini, ya Ehsan. Zaini, kita akan menantikan nanti mungkin senarai calon yang akan dikeluarkan oleh parti politik, dan daripada situ kita akan melihat kepada pecahan kepada wanita berapa peratus yang akan bertanding khususnya. Tetapi dalam masa yang sama, kalau nak melihat kepada perkara lain, Ruzaini, di Sabah, mungkin apa industri utama yang dilaksanakan ataupun yang diceburi oleh kaum wanita, terutamanya melibatkan perniagaan, industri makanan, minuman dan sebagainya. Bagaimana jumlah dan juga mungkin peratusan mereka yang terdiri daripada wanita dalam sektor pembangunan ini? Ya, Ehsan. Kalau melihat daripada sektor-sektor yang telah diceburi oleh kaum wanita ini hampir sama dengan dominasi kaum lelaki itu sendiri. Ia terdiri daripada sektor pelancongan, perniagaan, industri makanan dan sebagainya, Ehsan. Tetapi apa yang boleh kami bawakan di sini adalah dari sudut ketokohan itu sendiri. Apabila kalau kita melihat daripada pentadbiran kerajaan negeri, di mana hanya beberapa tokoh politik, termasuklah Timbalan Ketua Menteri, iaitu Datuk Krishna Liu yang terdiri daripada kaum wanita. Dan sebahagiannya adalah lebih kepada pembantu menteri saja. Dan ini yang menjadi percakapan di luar di sana, di mana terutamanya pihak-pihak NGO seperti IKS Nita sebentar tadi ingin lebih ramai golongan wanita tampil menjadi pemimpin di masa akan datang, terutamanya di kerajaan pentadbiran negeri Sabah ini nanti, Ehsan. Dan juga akhir sekali, Ruzaini, selepas ini mungkin apa antara perkara-perkara yang mungkin Ruzaini akan follow up, yang akan kita ketahui terutamanya melibatkan wanita. Kalau kita tahu ada mungkin ada potensi yang Ruzaini mungkin orang-orang Sabah dapat lihat berpotensi untuk menjadi adun ataupun ahli parlimen mungkin suatu masa nanti yang dilihat berpotensi. Ya, Ehsan, kalau nak lihat kepada potensi dan juga kecemerlangan kaum Hawa ini di dalam arena politik, memang bagi kami memang agak terbukti, di mana kalau boleh lihat ahli parlimen Kota Belud itu adalah seorang wanita, iaitu YB Munirah. Begitu juga dengan ahli parlimen di Beaufort, Datuk Aziz Dun, yang terdiri juga daripada kaum wanita. Tidak boleh dipertikai, kaum Hawa ini memain peranan penting dari dalam industri dan juga peranan dari dalam arena politik semasa di Sabah ini. Tetapi sebagaimana yang kami terima respon terutamanya di kalangan kaum wanita, mereka mahu perkara ini seolah-olah tercapai 30% itu, di mana kalau hasil temu ramah saya dengan Datuk Dayang Khadijah seperti tadi, Ehsan, beliau menyifatkan situasi terkini penyertaan golongan wanita di dalam arena politik di Sabah ini hanya sekitar 10 ke 15% saja. Itu yang menjadi sedikit kemelut kepada persatuan-persatuan yang berasaskan komuniti wanita di Sabah ini, Ehsan. Tetapi saya dan juga tim Wani di Sabah juga ingin melihat sekiranya politik dan juga pilihan raya negeri ini akan menyaksikan
kaum hawa agak seimbang penyertaan mereka untuk calon-calon untuk diketengahkan pada PRN kali ini, Yasan. Baik, daripada 10 ke 15 mungkin kita nak melihat kepada penyertaan 30%. Secara ringkas, Ruzaini, kalau Ruzaini boleh katakan sesuatu mewakili rakan-rakan di Sabah untuk seluruh wanita di Malaysia dan di Sabah. Ya, Yasan, saya sememangnya tertarik dengan satu bait lagu daripada Ada Band kerana wanita ingin ku mengerti, di mana lagu itu memang memartabatkan wanita ini adalah golongan yang murni yang harus kita jaga. Dan sempena Hari Wanita Kebangsaan ini, Yasan, kami Esro Awani di Sabah, wakil Esro Awani di Sabah, dan begitu juga editor Awani di Sabah yang berada di Sabah sekarang, Asim Hassan, ingin mengucapkan selamat Hari Wanita Kebangsaan. Dan itulah sebagaimana Ada Band punya kata, kerana wanita ingin ku mengerti. Terima kasih, Hasan. Baik, terima kasih Ruzaini Zulkifli, wakil Esok Awani Sabah. Kerana wanita ku ingin mengerti dalam dan juga mungkin membawa maksud yang cukup tersirat, dan apapun itu perkara yang perlu kita fahami dan juga kita dalami bahawa wanita berperanan dalam membentuk dan juga melihat kepada pembangunan negara yang lebih inklusif. Kita sambung seketika nanti, kita rehat seketika. Berkembali dalam Buletin Awani Khas Sabah Memilih. Hari ini secara khusus kita bercakap berkaitan dengan wanita. Kita nak melihat kepada inspirasi dan juga aspirasi bagaimana wanita melengkapkan sistem pembangunan negara yang lebih baik dan juga inklusif. Dalam masa yang sama, bagaimana wanita-wanita Sabah dalam memenuhi mungkin tuntutan 30% kepada mereka yang terlibat dalam pembuat dasar dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak mengimbau sedikit dan juga kita nak melihat apa yang saya nak kongsikan dengan ini, sebab seketika nanti saya akan bersama dengan seorang wanita, kita nak lebih mendalami, menghayati dan juga memahami. Tetapi perkara ini saya nak kongsikan dahulu dengan anda, yang mana sebelum ini Dewan Rakyat meluluskan usul tambahan 13 kerusi DUN Sabah apabila mendapat persetujuan semua ahli parlimen termasuk pembangkang, dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang sebelum ini mengesyorkan jumlah bahagian-bahagian pilihan raya negeri bagi Sabah ditambah sebanyak 13 bahagian, yang menjadikan jumlah keseluruhan bahagian-bahagian pilihan raya negeri bagi negeri Sabah sebanyak 73 bahagian. Jadi kita saksikan dahulu kawasan DUN baharu di Sabah. Baik, itu tadi 13 DUN Sabah yang baharu yang kita paparkan kepada anda, dan juga menjelang pilihan raya negeri Sabah, pastinya kita akan melihat kepada bagaimana nanti strategi dan juga bentuk politik yang akan berlegar dan juga bermain di sana, dan pastinya rakan wartawan kita yang sentiasa berada di sana akan memberikan liputan dari semasa ke semasa. Kita kembali kepada cerita berkaitan dengan wanita ini, dan kita nak melihat kepada bagaimana untuk merealisasikan aspirasi wanita Sabah, wanita seluruh dunia dan juga negara. Kita nak bersama dengan Dr. Sharifah Syahirah Said Sheikh yang merupakan pensyarah kanan College University Politek Mara ataupun KUPTM di talian Skype ketika ini. Hello, Assalamualaikum Doktor. Selamat Hari Wanita saya ucapkan. Assalamualaikum. Selamat Hari Wanita Malaysia kepada semua, termasuklah Ihsan dan Esra Awani. Baik, terima kasih Doktor. Pastinya nanti saya sampaikan kepada rakan-rakan wanita yang lain di Esra Awani ini. Tetapi dalam masa yang sama Doktor, sebelum kita melihat kepada skop berkaitan dengan Sabah Memilih, tetapi aspirasi yang dibawa wanita itu cukup besar, terutamanya dalam pembangunan pelbagai sektor, terutamanya pembuat dasar dan sebagainya. Bagaimana Doktor melihat kepada
kukuhnya wanita itu dalam pelbagai peranan dalam melihat Malaysia yang lebih baik di masa akan datang, Doktor? Terima kasih, Ehsan. Kalau kita tengok negara kita merupakan demokrasi berparlimen, ya. Dan sebab itulah kita mempunyai pilihan raya kecil, pilihan raya negeri yang akan datang. Okay, salah satu sebabnya ialah kerana wanita ini adalah separuh populasi Malaysia. Kalau benar-benar kita mendukung sistem demokrasi yang baik, kita akan melihat refleksi populasi sama seperti di Dewan Undangan Negeri dan juga dalam parlimen. Dan setakat ini, unfortunately, kita masih jauh ketinggalan dari segi demokrasi perspektif jantina ataupun perspektif gender, di mana wanita amat dipinggirkan dalam suara-suara di Dewan Undangan Negeri dan juga di dalam parlimen. Kalau kita tengok dari, saya imbau kembali bila Astro Awani pagi tadi ingin menjemput saya bercakap tentang wanita, saya pun mengimbau kembali jumlah calon-calon wanita di Sabah pada PRU ke-14. Ya, dan apabila saya tengok balik numbers itu, ianya adalah amat mendukacitakan. Kalau kita nak cakap tentang kenapa kita tuntut sekurang-kurangnya 30%, kenapa tak 50%? Masalahnya 10% pun tak sampai setakat ini. Ya, kenapa? Kerana kepimpinan wanita ataupun suara wanita dan kepentingan wanita adalah berbeza berbanding lelaki. Dan ini memang satu perkara yang tidak perlulah kata kenapa wanita kena jadi pemimpin. Ini adalah sebenarnya satu soalan yang keterbelakang. Kerana ianya kalau betul-betul kita mendukung sistem demokrasi sebenar, kita akan memberi peluang kepada populasi negara, iaitu separuh wanita, separuh lelaki, untuk sama-sama memimpin negara. Ya, jadi persoalan kenapa kena wanita itu bagi saya adalah terkebelakanglah, tak perlu ditanya lagi. Kalau kita tengok calon-calon wanita di PRU ke-14 dahulu, calon dalam DUN hanyalah dalam 16 orang, dan lebih pada itu dalam 16 hingga 20 orang, dan sebanyak 8 orang menang. Ya, dan menunjukkan bahawa sikit sahaja calon yang telah diketengahkan. Maka kalau daripada 16 hingga 20, 8 orang boleh menang, cuba kalau letak 50. Ya, mungkin lebih ramai yang boleh menang. Jadi di sini bukan mitos kalau letak pemimpin wanita ataupun calon wanita dia akan kalah. Bukan itu, ya. Ianya hanya kerana kesediaan parti politik sama ada bersedia atau tidak meletakkan calon wanita. Ya, kalau kita tengok dari ini mungkin perkara remeh dan juga perkara ringkas yang kita nak dengar. Bila kita sebut berkaitan dengan credibility dan juga mungkin kesibukan seorang wanita itu, adakah itu antara gambaran awal yang boleh kita lihat bahawa mungkin elok letak lelaki daripada wanita? Mungkin ia nampak remeh, tapi adakah itu perspektif ataupun persepsi yang boleh kita persoalkan? Bagi saya ianya adalah mitos, dan ianya terbukti mitos setelah kalau kita tengok bacaan dari segi pilihan raya, iaitu berapa calon, contohnya kalau dalam parlimen, ya, lebih kurang dalam 10, 4 orang menang. Ya, 10 calon wanita PRU 14, 4 orang dapat menjadi calon parlimen di Sabah. Ya, begitu juga tadi 16 hingga 20 calon, 8 dapat menang. Ya, dan kalau ikut daripada survey-survey yang telah dijalankan, ianya menunjukkan bahawa ramai rakyat Malaysia tidak mementingkan pilih mesti lelaki. Tak, ya. Rakyat Malaysia memilih mengikut credibility. Pandai bercakap ataupun tidak. Ya, integriti. Tidak ada korupsi, itu yang paling penting. Dan bagi saya, kalau kita lihat bahawa wanita ni sibuk di rumah, saya rasa itu adalah sekali lagi perkara yang terbelakang, kerana keluarga amat memerlukan kaum bapa untuk menjadi lebih hands on ataupun diperkasakan di dalam rumah, untuk buat kerja rumah, untuk jaga baby, untuk jaga anak dan sebagainya. Jadi biarlah sama-sama sibuk di rumah dan juga di tempat kerja. Kalau kita tengok sekarang ni memang
negara kita untuk menjadi negara maju memerlukan kedua-dua pihak iaitu lelaki dan wanita untuk bekerjasama memastikan negara kita sebagai negara maju. Dan kalau kita tengok dari segi perspektif demokrasi, perkara yang paling utama adalah menyuarakan kepentingan-kepentingan populasi negara. Kalau kita tengok selalunya politik tabah kita melihat dari segi etnik, kepentingan etnik-etnik yang ada yang besar, Kadazan, Murut dan Melayu dan sebagainya. Namun kita kurang bercakap tentang kepentingan wanita dan kepentingan lelaki yang memang seringkali dan semua orang dapat rasakan dan juga experience bahawa kepentingan wanita dan lelaki adalah berbeza. Lelaki secara naturalnya suka lihat dari segi makro dan wanita lebih kepada estetika dan juga mikro. Okey. Itu adalah banyak perbezaan di situ. Baik, Ya. banyak perkara lagi yang saya nak tanyakan dengan doktor berkaitan dengan wanita, tapi itu saja masa yang kita ada. Apa yang saya dapat tangkap sekarang ini, buang mitos, tolak mitos-mitos yang boleh mengganggu dan juga mempertikaikan kemampuan dan juga apa yang wanita boleh buat. Betul doktor? Ya. Baik, Ya, terima betul, kasih. Ustaz. Ya. Baik, terima Terima kasih. kasih, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Dr. Sharifah Syairah Said Syekh, Pensyarah Kanan Kolej Universiti Politek Mara KUPTM atas peluang dan juga semangat seorang wanita yang dibawakan sempena hari ini, terutamanya melihat kepada keadaan keseluruhan Sabah memilih. Itu saja waktu yang kita ada dalam Buletin Awani Khas waktu ini. Saya Sanaya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.